Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dan ahli kumpulan akan membentangkan mengenai kajian kami iaitu lakuan tutur dalam teks perutusan khas Perdana Menteri. Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Nolaili binti Omar Umayyah, Nur Sahira binti Ahmad Zahidun, Nurul Syafira binti Azam, Muhammad Irfan Azim bin Muhammad Zulkifli, Siti Aisyah Amani binti Najimuddin. Pergi kepada pengenalan. Bahasa didefinisikan sebagai lambang bunyi suara yang digunakan sebagai alat perhubungan dalam sesuatu kelompok untuk melahirkan perasaan dan fikiran. Ketika membuat ujaran, seseorang yang memberikan ujaran harus menyusun dan meneliti semua ujaran yang hendak disampaikan. Oleh hal yang demikian, wujudnya kesantunan dalam berbahasa. Kesantunan berbahasa memiliki beberapa cabang, antaranya ialah lakuan tutur yang dikenali sebagai Speech Act. Kamus Linguistik Dewan Bahasa dan Pustaka 1997 mentakrifkan lakuan bahasa Speech Act sebagai penghasilan bunyi bahasa dengan cara yang tersusun untuk melahirkan ujaran yang bermakna. Para pengkaji bahasa telah melihat fungsi bahasa atau pertuturan dengan hanya membuat pernyataan atau bertujuan untuk memperkatakan sesuatu benda sahaja sebelum kemunculan lakuan pertuturan. Dengan erti kata lain, sesuatu ayat yang diujarkan hanyalah untuk mengatakan sesuatu perkara tanpa menyedari bahawa ayat tersebut mempunyai maklumat seperti tindakan-tindakan yang perlu dilakukan oleh pendengar. Teori lakuan tutur ini diasaskan oleh John Austin pada 1962 melalui bukunya iaitu How to Do Things with Words. Kemudian dikembangkan oleh pelajarnya iaitu Sir Lee pada 1969. Beliau merupakan individu pertama yang menggunakan istilah Speech Act. Di Malaysia, istilah yang sering kita gunakan adalah lakuan tutur, lakuan bahasa, lakuan pertuturan. Objektif kajian. Objektif kajian ini ialah mengenal pasti lakuan tutur yang terdapat dalam ucapan perutusan khas yang amat berhormat Perdana Menteri mengenai situasi semasa COVID-19. Yang kedua ialah menganalisis lakuan tutur dalam teks ucapan perutusan khas yang amat berhormat Perdana Menteri mengenai situasi semasa COVID-19. Seterusnya ialah persoalan. Bagi melaksanakan kajian ini, terdapat persoalan kajian yang menjadi isu dan perlu dilihat dan diberi perhatian. Persoalan kajian ini menjadi panduan penting untuk menjalankan kajian. Baiklah, persoalannya, apakah lakuan tutur yang digunakan dalam teks ucapan perutusan khas yang amat berhormat Perdana Menteri mengenai isu semasa COVID-19? Seterusnya ialah kaedah kajian. Dalam melaksanakan kajian ini, pengkaji telah menggunakan dua kaedah kajian iaitu kaedah pengumpulan data dan kaedah penganalisisan data. Baiklah, reka bentuk kajian. Pengkaji telah menggunakan kajian pemerhatian yang menggunakan data-data kualitatif yang mana dipungut melalui video di YouTube, kaedah rakaman dan kaedah catatan. Data-data yang diperoleh ini akan ditranskripsikan dan dipersembahkan dalam bentuk huraian. Justru itu, data yang diperoleh telah membolehkan pengkaji mengetahui tentang lakuan tutur yang terdapat dalam teks ucapan perutusan khas tersebut. Pengkaji juga telah menggunakan kaedah kualitatif kerana objektif utama kajian ini yang berkait rapat dengan ciri-ciri yang tidak boleh dipersembahkan dalam bentuk statistik. Oleh hal yang demikian, kajian ini telah memberikan fokus kepada kajian yang berbentuk kualitatif dengan menggunakan instrumen-instrumen seperti rakaman, video, kaedah catatan dan kaedah transkripsi data. Sampel kajian. Pengkaji telah memilih sampel kajian daripada teks ucapan yang bertajuk ucapan perutusan khas yang amat berhormat Perdana Menteri mengenai situasi semasa COVID-19 daripada platform YouTube. Berdasarkan kajian ini, tujuan pengkaji melaksanakan kajian ini adalah untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci mengenai kajian yang ingin dijalankan berkaitan dengan lakuan tutur yang digunakan dalam ucapan khas tersebut. Instrumen kajian. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2007, instrumen bermaksud sesuatu alat atau perkakas. Instrumen dalam kajian pula membawa maksud
sesuatu alat atau cara yang digunakan oleh pengkaji untuk mendapatkan maklumat ketika menjalankan kajian. Nuraini Idris 2010 pula menyatakan bahawa semua penyelidik melibatkan pungutan data. Data pula bermaksud sesuatu maklumat atau fakta tentang sesuatu yang diketahui dengan betul atau yang dikumpulkan untuk dijadikan asas sesuatu kesimpulan. Okey, oleh itu instrumen kajian amat penting dalam melakukan kajian bagi mendapatkan sesuatu data serta dapat membantu para pekaji mencapai objektif kajian yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa kaedah yang telah digunakan oleh pekaji dalam menjalankan kajian termasuk kaedah internet, kaedah rakaman video, kaedah pengumpulan data dan kaedah penganalisisan data. Baiklah, kaedah internet, kaedah paling asas yang digunakan oleh pengkaji sebelum melakukan kajian adalah dengan menggunakan kaedah internet. Sebelum menjalankan kajian ini, para pengkaji akan merujuk beberapa kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan kajian yang dilakukan oleh pengkaji dengan menggunakan sumber-sumber daripada bahan elektronik iaitu internet. Antara bahan sumber yang terdapat dalam sesawang adalah seperti YouTube, Google, blog dan lain-lain. Pengkaji akan memilih maklumat-maklumat kajian daripada yang dipercayai dan diyakini ketulinannya. Oleh hal yang demikian, pengkaji juga akan meletakkan senarai maklumat dan sumber rujukan yang digunakan bagi mengelakkan plagiat dalam penulisan akademik. Seterusnya ialah kaedah rakaman video. Pengkaji menggunakan kaedah rakaman video iaitu merakam sampel kajian yang terdapat di YouTube dengan menggunakan telefon bimbit yang menjadi sampel kajian kami. Rakaman video tersebut dilakukan selama 21 minit 17 saat iaitu secara keseluruhan penyampaian ucapan perutusan tersebut. Pengkaji telah menggunakan kaedah pengumpulan data bagi mencapai objektif yang ditetapkan. Antara instrumen kajian yang digunakan ialah kaedah internet, kaedah pemerhatian, catatan, transkripsi, video kepada teks, kemudian analisis data melalui teks catatan. Pengkaji menggunakan kaedah internet bagi mendapatkan data tambahan yang boleh digunakan untuk membantu pengkaji semasa membuat kajian. Kaedah internet ini juga digunakan oleh pengkaji dalam mendapatkan video perutusan tersebut melalui YouTube. Melalui kaedah ini, pengkaji juga telah mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan lakuan tutur dan menjadikannya sebagai bahan rujukan dalam penulisan kajian. Maklumat tambahan yang diperolehi melalui kaedah ini amat membantu dalam mengukuhkan dapatan kajian yang diperolehi oleh pengkaji. Seterusnya, pengkaji menggunakan kaedah catatan untuk memudahkan pengkaji membuat pengumpulan data. Rakaman video yang diperolehi daripada YouTube telah ditranskripsikan, kemudian ditukarkan menjadi dalam bentuk teks dan dianalisis. Bagi kaedah menganalisis data, terdapat beberapa instrumen yang digunakan dalam kajian ini. Teknik yang digunakan ialah transkripsi data melalui rakaman video dari YouTube serta catatan berserta huraian yang telah digunakan oleh pengkaji. Kedua-dua kaedah ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data dan dapatan kajian yang sejajar dengan objektif yang telah ditetapkan. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada batasan kajian. Saya Nur Saira binti Ahmad Saidul akan menerangkan bahagian ini. Dalam kajian ini, pengkaji membataskan kajian iaitu hanya kepada satu perutusan khas sahaja yang diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin. Hal ini dikatakan demikian kerana pengkaji tidak mengambil lebih daripada satu perutusan khas kerana pengkaji tidak mampu melakukan kajian yang berskala besar dalam waktu yang singkat. Selain itu juga, kajian ini juga membataskan kepada satu isu perutusan sahaja iaitu situasi semasa COVID-19. Hal ini dikatakan demikian kerana faktor kekangan masa cuma membolehkan pengkaji melakukan kajian berdasarkan satu isu perutusan sahaja. Akhir sekali, kajian ini juga dibataskan kepada satu perutusan khas juga iaitu hanya pada 6 Oktober 2020. Ini kerana jika pengkaji melakukan kajian untuk kesemua perutusan, hal ini akan menyukarkan pengkaji untuk mengutip data dalam masa yang ditetapkan.
Baiklah, kita pergi pula kepada definisi konseptual. Menurut Razi A.K. Ronald pada tahun 2012, istilah definisi konseptual atau operasional ni bertujuan untuk memudahkan pemahaman isi kandungan dalam kajian serta tidak menimbulkan kekeliruan sesuatu konsep kajian yang hendak disampaikan atau dilakukan. Dalam kajian ni, terdapat beberapa istilah yang telah digunakan. Oleh itu, istilah-istilah tersebut perlulah kita jelaskan bagi menerangkan maksud di dalam penulisan kajian ni. Antara istilah-istilah tersebut ialah lakuan tutur. Yang pertama, lakuan tutur ni diperkenalkan oleh Austin pada tahun 1962 dan Searle pada tahun 1969 yang merupakan sebahagian daripada ilmu pragmatik. Teori ini adalah pandangan yang menegaskan bahawa ungkapan sesuatu bahasa dapat difahami dengan baik apabila dikaitkan dengan situasi konteks. Istilah ini berasal daripada bahasa Inggeris iaitu speech act yang bermaksud lakuan tutur atau tindak tutur. Austin 1962 ini juga mengatakan bahawa semua ujaran yang mempersembahkan lakuan tutur mempunyai 3 gerak laku yang berlainan iaitu lakuan pengucapan yang bermaksud gerak laku menuturkan sesuatu ayat dengan makna yang tertentu. Seterusnya lakuan niat pengucapan iaitu menuturkan sesuatu ujaran dengan niat yang tertentu seperti memuji, mengkritik, memberi amaran dan sebagainya. Akhir sekali lakuan tidak balas pengucapan iaitu kesan sebenar ujaran penutur kepada pendengar seperti menakutkan pendengar, menyebabkan pendengar melakukan sesuatu dan sebagainya. Menurut Searle pada tahun 1969, lakuan tutur ni merupakan tindakan-tindakan dalam komunikasi. Setiap ayat yang dituturkan mengandungi tindakan dan antaranya ialah berjanji, menggesa, menasihat, menegas, melaporkan dan menyimpulkan. Hal ini demikian kerana apabila seseorang melakukan pertuturan, sebenarnya dia telah melakukan sesuatu bentuk lakuan. Okey, seterusnya istilah kesantunan. Kesantunan ini merupakan cara dan bentuk bahasa yang digunakan oleh seseorang dengan penuh sopan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kesantunan ini merupakan perihal atau sifat santun yang menunjukkan kepada kesopanan, kehalusan sama ada dari segi budi bahasa atau budi pekerti. Budi pekerti yang baik dalam bahasa lisan ataupun tulisan. Kerana kedua-dua perkara ni amat penting dalam kehidupan. Menurut Brown dan Levinson, kesantunan ni ialah usaha mengurangkan tindakan ancaman muka kepada pendengar. Pada mereka, setiap orang mempunyai kehendak muka positif atau muka negatif yang merupakan kehendak masyarakat sejagat. Sehubungan itu, sewaktu berlaku komunikasi, penutur perlu mengurangkan ancaman terhadap muka pendengar dengan memilih strategi kesantunan dalam memulakan komunikasi. Kesantunan juga dikatakan sebagai suatu fenomena bahasa yang boleh dikaji secara empirikal, menerusi pemerhatian terhadap komunikasi lisan yang melibatkan interaksi bersemuka antara penutur dengan pendengar. Ini menurut Help pada tahun 1992. Menurut Watts et al. Pula pada tahun 1992, dia berpendapat kesantunan ni ialah perlakuan bahasa yang digunakan untuk mengekalkan keseimbangan hubungan interpersonal dalam kumpulan sosial. Walau bagaimanapun, Watts menyempitkan konsep kesantunan menjadi istilah yang lebih terperinci iaitu konsep perlakuan politik verbal. Beliau menganggap keupayaan untuk mengelak konflik bergantung kepada sosio-budaya sesuatu masyarakat. Di samping itu juga, cara berbahasa itu bergantung kepada peristiwa bahasa tersebut. Sama ada peristiwa bahasa tersebut, aktiviti sosial dan darjah perkongsian terhadap set-set jangkaan budaya di dalam kalangan mereka yang terlibat dalam sesuatu percakapan. Seterusnya pula ialah istilah perutusan. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, perutusan ini merupakan kumpulan wakil atau kerajaan dan lain-lain atau beberapa orang yang diutus. Selain itu, perutusan ini juga merujuk kepada berita, kabar dan lain-lain yang diutuskan. Sebagai contoh, Perdana Menteri dalam kajian ini, Perdana Menteri telah mengirim sesuatu yang hendak disampaikan atau dilahirkan. Sesuatu yang diutuskan untuk masyarakat.
Seterusnya, perutusan ni juga merujuk kepada ucapan besar, ucapan orang besar kepada masyarakat pada hari-hari yang penting. Dia macam ucapan dengan amanat yang harus disampaikan. Seterusnya pula ialah istilah yang amat berhormat atau singkatannya YAB. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, yang amat berhormat ni merujuk kepada rujukan kehormat. Rujukan kehormat ni merupakan frasa yang digunakan untuk merujuk kepada orang-orang kehormat, orang-orang besar. Bagi rujukan kehormat yang amat berhormat hanya digunakan untuk Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar dan Ketua Menteri sahaja. Panggilan yang amat berhormat ini tidak digunakan dalam Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Kerana contohnya kalau kita nak panggil Menteri Besar atau Ketua Menteri, tu tak boleh. Sebab diorang cuma ahli, walaupun diorang ahli parlimen, tetapi panggilan tersebut tidak sesuai digunakan. Dia ada panggilan lain. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Muhammad Irfan. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Nur Sahira di atas pembentangan sebentar tadi. Jadi saya akan menyambung bahagian pembentangan dengan pembincangan dapatan kajian. Jadi sebelum kita masuk dengan lebih mendalam mengenai pembincangan dapatan kajian, saya akan menerangkan serba sedikit mengenai lakuan tutur. Lakuan tutur merupakan satu bentuk ujaran yang dihasilkan bertujuan untuk mempersembahkan satu-satu lakuan seperti membuat permintaan, membuat pengakuan, meminta tolong, memohon maaf, memberikan arahan dan sebagainya. Terdapat 5 jenis lakuan tutur yang diperkenalkan oleh SERL pada tahun 1969, iaitu asertif atau nama lainnya representatif, deklaratif, ekspresif, komisif dan direktif. Seterusnya kita pergi kepada lakuan tutur jenis representatif atau asertif. Pengkaji telah mengambil daripada teks yang bertarikh 6 Oktober tahun 2020, yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menyatakan, saya akui kempen pilihan raya di negeri Sabah juga menjadi antara punca peningkatan kes wabak COVID-19. Pilihan raya negeri Sabah terpaksa diadakan apabila Tuan Yang terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah membubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah pada 30 Julai yang lalu. Jadi lakuan tutur jenis representatif merupakan ujaran yang dihasilkan untuk merungkai satu bentuk hubungan. Tindakan ujaran yang dihasilkan selalunya berupa penyataan dan mempunyai nilai kebenaran. Antara contoh tindak tutur jenis representatif adalah seperti membuat kesimpulan, membuat penyataan, bersumpah dan sebagainya. Ini sebagaimana yang kita boleh lihat pada ayat di atas, ujaran yang digunakan adalah berbentuk pengakuan, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengaku bahawa antara punca wabak COVID-19 tersebar kembali adalah disebabkan pembubaran yang dilakukan oleh Tuan Yang terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah pada 30 Julai yang lalu. Dan leksikal akui di situ bermaksud mengaku ataupun memberi kebenaran mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Adalah ujaran direktif. Ujaran direktif merupakan sejenis ujaran yang digunakan untuk membuatkan si pendengar melakukan sesuatu. Antara contoh ujaran berbentuk direktif adalah seperti memberikan arahan, menasihat, melarang dan sebagainya. Jadi di dalam contoh yang terdapat dalam teks perutusan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang amat dikehendaki pada masa ini ialah kita semua mesti patuh kepada SOP atau prosedur operasi standard dan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Jadi di sini kita dapat lihat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia memberikan ujaran berbentuk arahan, dan leksikal dikehendaki di situ memberikan penekanan bahawa arahan yang dikeluarkan mesti dipatuhi demi kemaslahatan bersama. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya Nurul Syifrah binti Azam, nombor matrik 1813944 akan meneruskan
di bahagian jenis tindak tutur yang seterusnya, iaitu bentuk tindak tutur komisif. Okey, contoh yang dapat saya kemukakan yang dipetik daripada teks Perutusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengenai situasi semasa COVID-19 ialah saya memberi jaminan bahawa usaha untuk mengesan kontak rapat adalah lebih mudah pada masa ini berbanding di peringkat awal penularan COVID-19. Okey, ini kerana 17 juta penduduk Malaysia telah menggunakan aplikasi MySejahtera. Jika dikira pengguna aplikasi ini beserta dengan pasangan mereka, peratusan rakyat yang menggunakan aplikasi MySejahtera ini dianggarkan telah melebihi 60%. Okey, contoh kedua yang dapat saya kemukakan mengenai tindak tutur bentuk komisif ini iaitu dalam teks Perutusan Perdana Menteri juga, iaitu saya memberi jaminan notis yang mencukupi akan diberikan kepada orang ramai sebelum sebarang keputusan dilaksanakan supaya tidak ada sesiapa yang terkandas. Okey, seperti yang kita sedia maklum, dalam data yang dikemukakan di atas, terdapat bentuk tindak tutur komisif yang berjaya dikesan di dalam teks perutusan tersebut. Okey, data di atas dikesan berbentuk tindak tutur komisif yang berupa ujaran jaminan. Okey, tuturan jaminan di sini membawa maksud bersedia menanggung akibat sekiranya berlaku sesuatu masalah yang akan timbul daripada perkara tersebut. Okey, dalam teks di atas dapat kita lihat bahawa Perdana Menteri membuat utusan berkaitan dengan jaminan apabila beliau menyatakan jaminan notis yang dibuat oleh beliau mencukupi dan diberikan kepada orang ramai. Okey, tuturan jaminan di atas dapat dikesan apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menggunakan perkataan saya memberi jaminan pada contoh kedua dan contoh pertama dia menggunakan saya memberi jaminan juga. Okey, jaminan di sini bahawa dia akan menanggung segala masalah yang akan timbul daripada perkara tersebut. Okey. Komisif itu sendiri merupakan yang bermaksud ujaran yang berpertanggungjawabkan penutur dalam darjah yang berbeza untuk melakukan sesuatu aksi pada masa akan datang. Okey. Tindak tutur bentuk komisif ini meliputi tuturan ancaman, tuturan janji, tuturan kesanggupan, tuturan bersumpah, tuturan akad, tuturan jaminan, tuturan berikrar dan seumpamanya. Jadi, data di atas menunjukkan bahawa ayat tersebut memiliki ciri tuturan jaminan. Okey, baiklah, bentuk tindak tutur yang seterusnya iaitu bentuk tindak tutur ekspresif. Okey, contoh yang dapat saya kemukakan yang diambil daripada teks Perutusan Yang Amat Berhormat mengenai situasi semasa COVID-19 ialah, namun hakikatnya telah ada mereka yang dijangkiti COVID-19 ketika berada di negeri Sabah. Okey, ini sesuatu yang amat mendukacitakan kita. Okey, ekspresif di sini merujuk kepada ujaran yang digunakan untuk mengungkapkan emosi penutur. Okey, melalui teks tersebut terdapat contoh tindak tutur ekspresif yang terdapat di dalam teks tersebut. Okey, melalui teks tersebut, kita berjaya mengesan tindak tutur ekspresif yang berupa tuturan kesedihan. Okey, tuturan kesedihan yang dapat dikesan melalui teks apabila Perdana Menteri mengungkapkan perkataan mendukacitakan kita. Mendukacitakan di sini bahawa beliau meluahkan rasa kekecewaan dan kesedihan kerana penduduk yang tinggal di kawasan Sabah dan mereka yang pergi ke Sabah telah dijangkiti penyakit COVID-19 ini secara mendadak. Jadi di sini dapat kita lihat bahawa Perdana Menteri ingin menunjukkan kesedihan melalui ungkapan mendukacitakan. Okey, seterusnya bentuk tindak tutur yang terakhir iaitu tindak tutur deklaratif. Okey, contoh yang dapat saya berikan yang diambil daripada teks Perutusan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga, iaitu setakat ini kerajaan memutuskan untuk menutup sekolah-sekolah di kawasan zon merah. Kawasan-kawasan yang zon merah tersebut adalah Kota Kinabalu, Penampang, Putatan, Tawau, Lahad Datu, Kunak, Semporna, Sabah. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa memantau keadaan kes COVID-19 di sekolah di seluruh negara. Jika ada sebarang kes COVID-19 melibatkan warga sekolah, KPM akan bekerjasama rapat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dalam menanganinya. Okey, antara lakuan pertuturan jenis deklaratif ialah pelantikan, menamakan, meletak jawatan, menyerah, mengisytiharkan dan seumpamanya. Okey, melalui contoh yang
dikemukakan yang diambil daripada teks perutusan, kita dapat lihat bahawa bentuk tindak tutur yang terdapat dalam contoh yang dikemukakan ialah bentuk tindak tutur deklaratif. Okey. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam teks di atas dapat kita lihat bahawa dalam teks tersebut, Perdana Menteri Malaysia menggunakan tindak tutur deklaratif apabila dia memutuskan untuk menutup sekolah-sekolah di kawasan zon merah. Okey, memutuskan di situ ialah bermaksud deklaratif jenis mengisytiharkan. Jadi dapat kita lihat bahawa Perdana Menteri menggunakan tindak tutur deklaratif yang berbentuk pengisytiharan di dalam teks tersebut. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada rakan-rakan pembentang. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan kesimpulan. Lakuan bahasa adalah ujaran yang diujarkan oleh penutur yang membuatkan pendengar melakukan sesuatu sejajar dengan hajat komunikatif penutur. Secara amnya, kajian ini adalah melibatkan lakuan bahasa dalam teks perutusan khas Perdana Menteri. Senario sosiopolitik semasa jelas mempunyai kesan terhadap jenis lakuan tutur yang digunakan dalam ucapan Perdana Menteri. Dapatan kajian kami ini menunjukkan lakuan tutur memainkan peranan utama dalam menyampaikan hasrat, terjemahan, pemikiran dan perasaan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam menangani situasi semasa COVID-19 yang berlaku di negara kita. Menurut Asma, pada tahun 2007, penggunaan bahasa yang berkesan dapat menyampaikan maksud dengan jelas dan menimbulkan tindak balas yang tepat. Hal ini dikatakan demikian kerana kebijaksanaan pemimpin negara memilih bahasa yang tepat dan mudah difahami akan menarik kepercayaan serta keyakinan rakyat terhadap kepimpinan beliau dalam menangani pandemik COVID-19. Amat jelas lakuan bahasa adalah amat penting dalam komunikasi. Hal ini dikatakan demikian kerana ujaran tersebut membolehkan maklumat disampaikan dengan berkesan di samping bertujuan untuk komunikasi yang lain. Seterusnya, kajian kami juga menunjukkan bahawa sesuatu ucapan yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri hendaklah dilihat dalam konteks yang lebih luas. Pendengar atau rakyat bukan sahaja perlu memahami makna kamus bagi setiap butir perkataan yang dituturkan, malahan perlu memahami perkataan tersebut dari segi konteks ucapan yang ingin disampaikan. Hal ini dapat melahirkan masyarakat yang lebih kritis pemikirannya serta tidak hanya menerima bulat-bulat sesuatu yang didengar. Seterusnya kita beralih pula kepada cadangan kajian lanjutan. Kajian kami ini telah dijalankan dengan beberapa batasan kajian berdasarkan kepada batasan-batasan dan beberapa cadangan kajian diutarakan untuk menambah kesempurnaan kepada kajian ini. Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh pengkaji-pengkaji terdahulu, dapatlah disimpulkan bahawa penggunaan lakuan bahasa dalam kalangan anggota masyarakat memang tidak dapat dipisahkan. Pemilihan bahasa yang tepat mampu menarik perhatian masyarakat untuk menerima segala yang disampaikan. Seterusnya, kajian ini hanya mengkaji satu teks perutusan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri khusus semasa berlakunya pandemik COVID-19. Bagi memantapkan lagi kajian ini, disarankan agar kajian akan datang dapat memperlihatkan lebih banyak teks perutusan khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan lebih banyak teks ucapan akan mendatangkan lebih banyak info dan maklumat kepada orang awam. Seterusnya, menjadikan kajian ini lebih menarik. Cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan pengkaji akan datang adalah dengan menambah dan menggunakan seberapa banyak teori yang ada berkaitan lakuan tutur ini. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan teori yang sesuai dan tepat akan meningkatkan mutu dan kualiti kajian. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.